Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah
wa hajjil bait wa shaumi Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fi du'a'i Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa Sya'bana wa ballighna Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama bak. Alhamdulillah pada tengah hari Khamis ini 29 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 3 Mac 2022 Masihi, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad hafizahullah ta'ala. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur sebentar tadi. Dan di mana yang kita sedia maklumi pada bulan akhir bulan Rajab dan Sya'ban seterusnya nanti, kita akan meneruskan pengajian kitab Safinatun Najah yang asasnya dikarang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Walaupun perbahasan mengenai bab puasa ini ditulis oleh seorang ulama Silam Nusantara, iaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala, dan dimasukkan bersekali dengan kitab asal Safinatun Najah. Jadi inilah yang kita sedang bincangkan berkaitan dengan puasa, yang mana fasal pertama telah kita bincangkan kemarin, dan diteruskan dengan fasal yang berikutnya, yang mana tajuknya diberikan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Al-Yasa bin Barhan hafizahullah ta'ala, sahabat lama dahulu, di Jabatan Hewan Agama Islam Bismillah. Jadi tajuknya diberi oleh beliau ialah syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'. Syarat sah puasa ini ada 4. Ada 4 perkara. Arba'atu asya', ada 4 perkara. Ada 4 benda. Ada 4 item. Yang pertamanya Islamun. Orang Islam maka sahlah puasa. Orang siapa-siapa orang yang beragama Islam, bila dia berpuasa, maka sahlah puasa dia, sama ada puasa itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Sama ada puasa fardu, puasa Ramadan ataupun puasa sunat, maka sah puasa dia. Sama ada dia belum dia telah akil baligh ataupun belum akil baligh. Maknanya anak-anak kita walaupun usianya baru 10 tahun, 8 tahun, dia berpuasa, berpuasa sehinggalah dari mula waktu subuh hinggalah masuk waktu maghrib, maka puasanya sah walaupun dia usia baru 10 tahun. Itu dia. Katalah usia dia baru 5 tahun, belum memayis pun, tapi dah berpuasa. Kadang-kadang budak-budak ni dia sendiri nak puasa, mak bapaknya belum lagi menyuruh dia puasa, dia sendiri nak puasa. Dia tengok mak dia puasa, dia tengok ayah dia puasa, dia kata Ahmad pun nak puasa, dia kata Aiman pun nak puasa. Maka puasalah Aiman ini sampailah waktu berbuka. Sah tak puasa dia? Sah puasa dia. Sebab dia Muslim ataupun Muslimah. Orang yang bukan Islam bagaimana? Sah tak puasa dia? Tak sah. Walaupun dia berpuasa sepanjang bulan Ramadan, tak sah puasa dia. Adakah dia ditegah, dilarang daripada berpuasa? Tidak.
Jangan pula tuan-tuan tegah pula. Tengok ada orang bukan Islam dia nak puasa, dia kata saya nak rasa macam mana berpuasa. Orang Islam puasa pada bulan dia pun ikut puasa. Tak boleh lah pula kita mengatakan tak boleh puasa. You non-Muslim, you tak boleh puasa, you cannot fast. Only us Muslims can fast. Itu tak kena. Dari segi adab pun tak kena, dari segi akhlak pun tak kena, dari segi dakwah pun tak kena. Kan? Walaupun dari segi syarak memang dia puasa tak sah, tapi biarlah. Maknanya dia nak mengenal agama kita dengan lebih dekat, maka itulah peluang dakwah untuk kita. Ajak dia buka sekali, kan? Ajak dia berbuka sekali. Kita beritahu bila nak mula berbuka, kita baca doa. Ada doanya. Masing-masing rumah ada tangan macam ni. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah satu pendekatan dakwah yang sangat baik. Maka kita biarkan dia puasa, walaupun ternyata pada sisi syarak puasanya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian wa aqlun. Mestilah berakal. Mestilah berakal. Maknanya puasa orang gila tidak sah. Orang gila tak sah. Dia kata dia puasa, tak sah puasa dia. Dia kata dia puasa. Kita orang ni, dia ni memang dia ni dah tak ada akal ya. Gila berjalan keliling Pekanbaru, Ipoh, contoh. Kan, baju pun tak macam baju orang. Keadaannya kusut masai. Tapi jangan kita cerca pula bila dia puasa. Kau ni dah gila puasa pula. Jangan kan. Itu pun macam saya kata mula tadi. Sebentar tadi, segi adab pun tak cantik, segi akhlak pun tak cantik, segi dakwah pun tak cantik. Sebenarnya ada orang yang zahirnya nampak seperti orang gila, tetapi sebenarnya dia tidak gila. Zahir nampak dia gila, tak gila sebenarnya. Nak tengok gila tak gila, tengok dia sembahyang macam kan? Tengok cara dia sembahyang. Sebab ada diberitahu di Kelang ada satu orang nama Allah ni dah meninggal pun. Kelihatan seperti orang gila. Tapi bila meninggal si Polan ini, apabila nak diuruskan jenazahnya kata Tok Bilal yang memandikan jenazah arwah tu, inilah jenazah yang saya tak pernah jumpa pada orang lain. Sangat mudah diuruskan. Dan baunya wangi. Jadi mukanya cerah, bersih. Masa hidupnya arwah ni muka comot, hitam legam comot. Memang tak macam tak terurus. Memang dia macam gila dengan rambut dia, dengan muka dia, dengan bau hapak dia. Tak mandi, hapak kan. Bila meninggal, jadi paling wangi. Kata Tok Bilal yang memandikan, saya tak pernah jumpa jenazah sepanjang saya jadi Bilal menguruskan orang meninggal, orang jenazah si mati, tak pernah jumpa orang macam ni. Tak pernah jumpa jenazah macam ni. Maknanya kita jangan memandang hina kepada orang yang kelihatan seperti orang gila. Orang gila ni dah tentu masuk syurga. Di dunia tidak ada dosa, walaupun pahala pun tak ada, dosa pun tak ada, memang masuk syurga. Kita yang siuman ni, yang waras ni, tak tahu lagi masuk syurga ke tak. Jadi kita jangan pandang hina kepada orang yang seperti itu. Walaupun dia gila, dia kata dia puasa, biarkan. Kan? Yang pasti puasanya tidak sah di sisi syarak kerana dia tidak berakal. Orang yang berakal, akil, maka puasa dia sah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin. Yang ketiga, mestilah suci daripada seumpama haid. Maknanya orang perempuan yang kedatangan haid dan juga nifas, tidak sah puasa dia. Cuti lah. Jadi di situ timbul soalan. Seorang wanita berpuasa, seorang wanita yang akil balik berpuasa pada sehari itu pun, sampailah hampir waktu berbuka, hampir dekat-dekat lagi, mungkin seminit dua lagi, dah duduk atas meja ni nak buka puasa, duduk atas meja dah ready, buka radio Perak FM tu, dengar saya Syahrani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, ingin ambil keputusan sini mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh rakyat negeri Perak. Moga puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah tu biasa kira dalam radio. Dalam radio. Tahun ni mungkin ada lah. Kadang-kadang nak buka puasa. Tutup waktu itu wanita ini kedatangan haid. Waktu itu. Yang seminit dua lagi nak masuk waktu maghrib tu, dia pun datang haid. Terasa dia. Pergi tandas rupanya tengok darah dah keluar. Sah tak puasa dia hari tu? Tak sah sebab darah dah keluar. Jadi hari itu, hari pertama dia tidak berpuasa. Besok hari kedua. Bukan hari kedua tu, hari pertama tu besok. Hari pertama, hari yang pertama tu hari yang dia puasa, yang dia dah takhir waktu hampir sempurna puasa dia. Dia takhir waktu tu. Maka itu hari pertama dah. Buka puasa, buka lah macam biasa. Tapi puasa hari tu bagi dia tak ada, kosong. Hari tu hari pertama dia dah takhir. Besok hari kedua. Macam tu. Bukan besok hari pertama, besok hari kedua. Walaupun dia takhir tu hampir sangat, tinggal setengah, tinggal 30 saat. Kalau TV tu dah keluar skrin, nak keluar azan, skrin dah keluar dah. Boleh azan belum berkumandang, skrin dah keluar. Azan, azan maghrib, skrin keluar azan maghrib. Baru nak azan ni, dah takhir. Sah tak puasa dari itu? Tak sah. Tak sah. Jadi hari besok ni hari yang kedua tak puasa. Bukan hari pertama tak puasa. Tak kena faham tu kan? Ini hukum. Hukum ni. Hukum fiqh kena faham tu. Begitu juga kalau ibu yang nak bersalin, dia bersalin, waktu dia bersalin tu darah nifas keluar waktu hampir-hampir nak berbuka puasa. Maka hari pertama tu dikira hari tu, hari dia beranak, bersalinkan anak tu, keluar darah nifas pada akhir waktu siang Ramadan, nak masuk nak maghrib kan, tapi belum dan maghrib lagi dah keluar darah nifas. Maka tak kira hari tu. Besok hari kedua. Kira 6 berapa hari. Kalau darah nifas tu lebih 30 hari, mana puasa sebulan puasa tak ada lah. Sampai raya esok tak ada dah puasa. Kena ganti. Bila dah boleh ganti, kena ganti 30 hari. Puasa sebulan. Sebab tak boleh puasa sebulan. Itu kalau orang yang darah nifas. Kalau darah haid biasanya 7 hari lah. Paling banyak pun 15 hari. Itu paling banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Apa dia tuan? Mestilah mengetahui keadaan waktu yang harus dan sah untuk puasa. Maknanya dia tahu dah puasa tu masuk.
Mana dia tahu puasa tu dah masuk? Dia mesti tahu bila bermulanya puasa di tempatnya pada hari tu. Pada subuh masuk berapa dia tahu. Kalau orang duduk lautan macam mana? Anggota PGA buat operasi di lautan, tengah-tengah lautan ada lain pun. Macam mana nak tahu? Mereka ada ilmu lah macam mana nak mengesan waktu subuh. Kan? Dan juga sekarang ni kita ada jam, ada jam tangan, jadi kita tahu agak-agak dalam hutan ni sekarang ni pukul 6.20 dah subuh. Kan? Jadi pukul 6 boleh sahur lagi. Tengah-tengah hutan. Kan? Jadi dia kena tahu. Jadi sekarang ni sepatutnya tak timbul isu tak tahu bila nak mula puasa. Sebab kemudahan tu sangat banyak. Handphone kita pun kita letak aplikasi semayang, solat pun dah ada waktu semayang. Malah kita boleh tahu waktu semayang merata tempat di dunia. Bukan saja di Malaysia, tapi di negara-negara yang lain kita boleh tahu waktu semayang. Subuh masuk pukul berapa, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi tidak timbul isu, tidak tahu, tidak ada pengetahuan tentang bila waktu masuknya, waktu bermulanya ibadat puasa. Fasal yang kedua. Fasal yang ketiga, faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib berpuasa ada 5 perkara. Yang pertamanya Islamun, Muslim. Orang yang Muslim wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita semua wajib berpuasa, tak ada kompromi. Muslim saja, Muslimah saja wajib puasa. Orang tak Islam wajib tak berpuasa? Tak wajib. Tak boleh kita paksa acong, mutusami, Dharmalingam puasa pula. Tak boleh. Kita tak boleh paksa mereka berpuasa kerana mereka bukan orang Islam, bukan Muslim. Kemudian yang keduanya wa taklifun, iaitu mukallaf. Mukallaf di sini ditafsirkan sebagai baligh. Baligh. Apa makna baligh? Cukup umur. Cukup umur bagi lelaki antara 12 hingga 15 tahun. Perempuan antara 9 ke 15 tahun. Walaupun ada yang kata 9 sampai 12, pada kalau tanya saya kata 15 lah, biar dipanjang. Tak semua wanita 12 dah akhir balik, tak semua. Dia berbeza-beza mengikut orang. Ada orang awal akhir balik, ada orang lambat. Ada orang lambat, ada wanita umur 16 baru datang haid, ada lambat. Lambat datang lah. Ada wanita 9 tahun pun dah datang haid. Baru tahun 3 sekolah. Dah besar banyak lah. Jadi berbeza-beza. Wanita 9 hingga 15, lelaki 12 hingga 15. 15 tahun adalah umur wajib akil balik. Sama ada didatangi tanda ataupun tidak, 15 tahun dah akil balik. Satu dia. Berakal, tidak gila lah yang kita sebut tadi, sampai seluruh Islam. Itu dia mukallaf tadi kan.
sampai seruan Islam, maknanya dia tahu adanya agama Islam. Kalau duduk di tengah-tengah hutan, tak ada perhubungan dengan orang Islam, dia tak tahu pun agama Islam tu ada, tak masuk mukallaf. Tapi dalam keadaan sekarang, perkara itu mustahil. Satu dunia tahu ada wujudnya agama Islam. Kalau tanya orang Eskimo pun duduk dalam igloo tu, sejuk kau main tu, tanya dia, you tahu tak Islam ni ada? Dia pun tahu, kan? Dia tahu. Tapi orang menyampaikan Islam tak ada sampai kepada dia. Maknanya dakwah tu tak sampai. Dakwah tu tak sampai. Pendakwah Muslim tak sampai ke tempat dia, ke kampung dia yang sejuk tu, tak sampai menyampaikan Islam. Tapi dia tahu dalam konteks sekarang, dunia tanpa sempadan, globalisasi, tak ada siapa manusia yang tidak kenal agama Islam. Cuma masuk tak masuk je. Dan sejahtera panca indera, yang ini tidak pekak dan tidak buta. Maksudnya dia, kalau orang buta saja, okey, dikatakan sejahtera panca indera. Pekak saja pun okey, sejahtera juga. Kalau pekak dan buta, ini dia, tidak termasuk dalam mukallaf. Dia pekak dan dia buta, tak nampak pun tu pekak pula. Dia dua panca indera tak ada. Macam mana Islam nak sampai kat dia? Dia tak ada kemampuan untuk mendengar dan tak ada kemampuan untuk melihat. Cuma benda ni jarang-jarang berlaku, jarang sangat berlaku. Kebiasaannya satu lah, buta ataupun pekak. Maksudnya Islam tu boleh sampai. Kalau orang buta, dia masih ada pendengaran. Berapa ramai orang buta yang jadi ilmuwan, yang jadi orang hebat, yang jadi qari, juhad tilawah Al-Quran. Ada. Baca Quran pun pakai Quran tulisan Braille. Baca di dalam Quran jadi juhad tilawah Quran. Kita yang sempurna ni, tosah kata nak jadi juhad tilawah Quran, nak datang kelas Quran pun tak mahu. Kalau Quran yang disediakan percuma, tak mahu tu. Boleh pula hip-hip hurray. Ustaz yang mengajar hantar memo, dengan ini dimaklumkan kelas pengajar dalam Quran ditangguhkan. Semua warga, pelajar-pelajar yang sepatutnya belajar dengan ustaz ni jadi gembira, seronok dia. Hurray, bagus ya, kami pun suka. Nampak? Malu kita dengan orang buta yang boleh baca Al-Quran, walaupun meraba pakai Quran Braille, tapi boleh baca Quran sampai jadi juhad tilawah Quran, boleh baca Quran dengan baik, sempurna dan berlaku. Bayangkan. Itu dia. Malu kita. Orang pekak, boleh, dia ada mata, boleh belajar Quran melalui bahasa isyarat ataupun gerak bibir. Boleh. Kalau dia mahir gerak bibir, dia boleh belajar Quran. Ustaz tu mengajar keluar suara, dia ikut melalui gerak bibir. Boleh. Dan dia baca, dia tak dengar suara dia, tapi ustaz yang mengajar dengar suara dia baca, betulkan bacaan. Tapi kalau pekak dan buta, memang ulama mengatakan, ulama-ulama fiqh mengatakan tidak mukallaf, tidak tertanggung ke atas dia tanggungjawab syarak. Kalau dia tak puas sembahyang, tak berusaha. Kalau dia tak puasa, tak berusaha. Kalau dia tak keluar zakat, tak berusaha. Kalau dia tak pergi haji, tak berusaha. Sebab dia bukan mukallaf. Itu dia, orang yang tiada, yang pekak dan buta. Pekak dan buta, dua ni. Kemudian yang ketiga, wa itaqah, mampu. Maksudnya mampu. Dia mampu untuk puasa Ramadan, dia mampu. Wajib dia puasa.
dia Islam, dia mukallaf, umur pun dah banyak, tapi dia tak mampu puasa. Dia tak mampu puasa kerana kekangan tertentu. Contoh, orang yang kerja teruk, duduk bawah lombok, duduk dalam lombong dalam batu, jauh dalam bawah tanah, macam mana kerja sampai berbelas-belas jam, macam mana nak puasa? Dia tak mampu nak berpuasa. Ataupun pekerja sektor binaan, buruh binaan, buat bangunan, kerja tu kerja yang teruk, kan? Panas matahari terik ibu semua. Maka tak wajib dia berpuasa. Kan? Sebab tak mampu nak puasa. Kalau dia puasa juga, takut dia dehydrated, kata orang Tih, mengalami kekeringan air dalam tubuh yang boleh membahayakan diri dia sendiri. Maka tak wajib dia puasa. Tapi dia kena ganti puasa dia apabila keadaan mengizinkan dia untuk mampu berpuasa. Apabila keadaan ada yang mengizinkan dia mampu berpuasa, maka dia kena gantilah puasa dia. Kalau sebulan lah kena ganti. Kan? Wallahu a'lam. Kemudian wasihhatun, sihat. Jadi orang sakit tak wajib puasa. Okey, pesakit COVID wajib tak puasa? Tak wajib. Walaupun dia tidak ada simptom. Positif tapi tak ada simptom, kosong. Kan? Kosong, tak ada apa-apa. Tapi bila buat RT test, buat swab test, positif, kuarantin di rumah. Wajib tak ada puasa? Pada pandangan saya tak wajib. Pandangan saya itu pandangan saya, tak wajib puasa. Pasal dia dikira tak sihat. Mana sihat di sini, mana tak ada penyakit, tak sakit. Tak sakit yang menyebabkan dia, kalau dia puasa jadi teruk, jadi masalah pada tubuh badan dia. Kalau dia tusak, orang kecil dia darah tinggi, tak wajib puasa lah. Kan, bukan maksudnya begitu. Dia sihat, tapi dia ada darah tinggi, ada kecil manis, tapi dia sihat lah, segi zahirnya sihat, boleh puasa. Maka dia wajib puasa. Kan? Orang yang ada gastrik pun sebenarnya wajib puasa, melainkan kalau gastriknya kronik. Itu kena faham. Ada setengah orang guna alasan masuk bulan Ramadan dia tiba kena gastrik, 11 bulan tak ada gastrik, elok lah makan. Nak masuk Ramadan, saya ada gastrik, tak boleh puasa. Sebenarnya dia tak nak puasa, guna alasan gastrik. Jangan buat main. Jangan bermain-main dengan penyakit. Nanti kena sungguh-sungguh, langsung tak boleh puasa. Kan? Jadi jangan bermain-main. Kalau sungguh boleh puasa, wajib puasa. Kalau tak sungguh, tak wajib puasa. Kalau sakit gastriknya kronik, maksud doktor mengesahkan kalau dia puasa akan jadi bahaya pada tubuh badan dia. Jadi dia tak dibenarkan puasa. Itu dah bau, tak wajib puasa. Kalau doktor tak bagi tahu macam tu, puasa lah, wajib lah dia puasa. Dan pemakanan jagalah, maksudnya dia kena makan waktu sahur, jangan ambil makanan yang boleh menyebabkan dia mengalami gastrik pada siang hari. Ambil lah kurma, susu, kurma, makanan yang tidak pedas. Orang yang gastrik dia macam tu, cik-cik, tak boleh makan benda pedas, benda yang berempah. Kalau dia nak makan pun sayur-sayur, susu, kurma. Kita amalkan pemakanan bagi orang yang ada gastrik. Amalkanlah pemakanan sunnah. Kan, buah tin,
minyak, makan minyak zaitun, ya. Jadi benda tu benda yang baik, ya. Kalau buah-buah delima, insya-Allah, ya, dengan pemakanan sunnah ni, ya, gastrik itu boleh diatasi. Walaupun kita ada gastrik, kita masih boleh berpuasa seperti biasa, kan? Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, yang kelima, bermukim wa iqamah. Itu maksud wa iqamah maksudnya dia bermukim, yakni tidak bermusafir. Kalau dia musafir, tak wajib puasa. Kalau dia musafir, tak wajib puasa, boleh berbuka. Dalam Quran disebut, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit, orang yang musafir boleh tinggal puasa, dan puasa itu diganti pada hari lain selain bulan Ramadan boleh. Tiada penugasan daripada Ipoh nak pergi berkiaman pada hari siang hari puasa, pergi balik, pergi pagi balik petang. Wajib tak puasa? Tak wajib. Sebab kita bermusafir. Tapi jangan pula sehingga ada buka pergi makan pula, oh tak puasa ni, saya musafir ni, makan elok kat kedai depan secara terang-terangan di khalayak ramai. Itu adalah suatu yang menjadi kesalahan dalam enakmen undang-undang syarak. Ada peruntukan dalam enakmen jenayah syariah, seksyen berkaitan dengan melakukan perbuatan yang mencemarkan kesucian bulan Ramadan. Walaupun kita musafir, kita dah tunjuk bukti, saya daripada Ipoh ni nak ke Bukit-Aman, nak ke Kuala Lumpur, tak sampai Bukit-Aman, nak ke Kuala Lumpur, berhenti di RNR tapak, ada pula kedai buka, kedai makan buka, kita pun pergi order duduk dekat kursi tu makan elok. Siang Ramadan ni datang pun musuh jahit tahan. Musuh jahit pun codik buat operasi waktu tu, codik kat dia. Dan nasib tak baik, kena tahan. Dia bagi surat saman. Surat saman, kesalahan itu mencemarkan kesucian bulan Ramadan. Itulah perbuatan ni. Walaupun kita musafir, tak wajib puasa, dan kita tak puasa pada hari itu, tapi tak boleh melakukan perbuatan yang mencemarkan bulan Ramadan, kesucian bulan Ramadan. Maknanya korang makan pun boleh, tapau dan duduk dalam kereta. Cermin kereta pula tintin, bagus lah. Orang luar tak nampak, makan dalam kereta tu. Kan? Jangan pergi makan dekat kedai, duduk atas meja, makan secara terbuka. Itu perbuatan yang mencemarkan kesucian bulan Ramadan. Kena ada section dia, kena denda. Kena denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Ada section. Dalam elemen jenayah syariah. Tak puasa satu kesalahan. Kalau tak puasa, orang yang wajib puasa tapi tak puasa kena tahan, satu kesalahan. Dia tak wajib puasa, dia tak puasa, dan dia buat perbuatan yang mencemarkan kesucian bulan Ramadan, kena tahan pun kena juga, salah juga. Itu cerita itu kena faham itu. Kalau bagi yang bermusafir, kalau tak musafir, wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Sama ada mustaqim ataupun mukim, dia wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Itu dia. Maka yang akhir sekali ialah rukun puasa. Fasal keempat adalah rukun puasa. Faslun arkanu thalathatu asya'. Rukun puasa Ramadan ini ada 3. Pertamanya niyatu lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat pada waktu malam setiap hari pada puasa fardu. Itu yang Tok Imam pimpin kita baca niat puasa. Habis-habis tarawih, habis-habis witir nak balik tu. Nawaitu shawmarin an ada'i fardi syahri Ramadan hazati lillahi ta'ala. Waktu sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan jemaah tentang niat puasa besok hari. Kerana niat itu mesti dimulakan pada waktu malam sebelum
waktu sahur sekurang-kurang. Habis sahur tu boleh berniat sebelum masuk waktu subuh. Kalau subuh dah masuk kita tak niat lagi, maka tak sah puasa. Tak sah puasa. Sebab tak ada puasa lah hari tu, sebab kita tak niat sebelum masuknya waktu subuh. Jadi niat malam tu kan, sebelum tidur tu niat kan, takut-takut kau tak bangun sahur, jaga-jaga tengoklah subuh lah contoh. Niat lah kita nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahri ramadan hasanatillahi ta'ala. Perlu ke dilafazkan Ustaz? Tanya orang tanya saya, perlu. Sebab lidah itu berjalan sekali dengan hati. Dia berjalan sekali bila kita sebut nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahri ramadan hasanatillahi ta'ala. Dia jalan sekali, niat sekali. Mereka kalau orang tu menyebut saja niat, menyebut saja lafaz niat, tapi tak ada niat dalam hati dia, tu lain. Tapi kalau kita dah lafazkan niat tu, dia jalan sekali, hati kita pun berniat sekali ya. Itu dia sebenarnya. Tiap-tiap malam. Jadi ada juga dalam kitab perukunan niat puasa sebulan, nawaitu shauma syahri ramadana kullihi billahi ta'ala. Jadi malam pertama tu baca dua-dua sekali. Niat puasa besok pagi pun baca, niat puasa sebulan pun baca. Untuk malam pertama. Itu saya kalau jadi imam tarawih, saya ajar tu lah. Dua-dua sekali saya baca. Malam kedua, ketiga sampai malam yang akhir, tu niat lah. Sampai besok lagi je lah. Niat malam pertama tu dua baca sekali. Kerana diharuskan membaca niat, melafaz niat puasa sebulan. Apa? Nak elak takut tertinggal, terlupa baca niat satu malam. Kadang-kadang terlupa kan, terlupa dan sebagainya. Macam mana? Kalau tak berniat malam tu, besok pagi tu tak ada puasa lah, walaupun wajib imsak. Kena faham Orang yang terlupa berniat pada malam itu terlupa, tahu-tahu dia jaga dah pukul 6.30. Alamak, tak sahur, subuh lah ni, niat, tak ada niat puasa, tak niat puasa kan, mana dia tak puasa hari tu, wajib dia imsak, menahan diri dia daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Sebahagian pendapat ulama fiqh wajib dia imsak. Imsak tu maknanya dia kena macam puasa tapi tak kira puasa lah gitu. Kalau macam tu Ustaz, tak payah puasa lah, dah terlupa niat tak payah puasa. Boleh lah saya makan lagi. Boleh saya tapau kas hitam, boleh. Dia tak puasa. Pasal saya lupa niat nak puasa, maka hari itu ni tak adalah puasa Ustaz. Dia tak puasa lah. Bolehlah makan kan. Tu ada yang cakap macam tu. Jadi saya kata pandangan sesetengah ulama fiqh mengatakan wajib imsak, wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu dia tadi. Wallahu a'lam. Kalau puasa sunat tak? Puasa sunat dia berbeza. Puasa sunat selagi belum masuk waktu zuhur dan belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, maka dia boleh berniat pada waktu siang. Walaupun dah siang lah pukul 10, pukul 11 boleh. Itu puasa sunat. Termasuklah puasa 6 hari bulan Syawal. Masa itu pun puasa sunat. Boleh. Tak sarapan lagi ni, contohnya. Tak sarapan lagi. Kita puasa lah. Dan dia mengambil dari tiba daripada perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW balik dari masjid, balik ke rumah, balik rumah Aisyah. Tanya, Ya Humairah, pagi ni ada sarapan tak? Tak ada ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi marah tak? Nabi tak marah. Nabi tak ada pun keluar pedang nak pancung Aisyah kan? Tu raja Kadang Seman je yang buat orang macam tu, nak pancung kan? Nak buat macam mana cerita dia macam tu?
Tapi Nabi tak, Nabi kata, Nabi lembut je. Nabi kata, tak apalah kalau macam tu kita puasalah. Tak marah pun pada Sayyidatuna Aisyah. Sarapan tak ada. Tak ada sarapan. Mungkin tak buat ke. Yalah, perempuan kan tak puasa. Dia datang haid untuk, jadi dia tak bangun subuh kan. Balik-balik tak prepare apa-apa pun. Jadi beritahulah, lurus saja. Tak ada baru pagi ni, sarapan pagi ni belum ada lagi baru tu. Maka Nabi SAW kata, tak apalah, kita puasa lagi ni. Itu menunjukkan puasa sunat boleh diniatkan pada siang hari, sebelum masuk waktu, sebelum gelincir matahari, dan selagi tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tak makan, tak minum, tak bersetubuh, tak jima', dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Wallahualam. Kemudian watarku muftirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin wa ma'zurin, ghairi jahilin ma'zurin. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, dengan pilihan sendiri, tiada paksaan, dan bukan dia yang diuzurkan. Ini dimaafkan ya. Maknanya rukun tu ialah, dan niat siang tu kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa ni. Tak makan, tak minum, tak bersetubuh dengan pilihan sendiri, bukan paksa, bukan dipaksa puasa. Meninggalkan perkara, maksudnya kita tak buat perkara yang batalkan puasa. Ya. Ingat makan, contoh makan. Wah, tak puasa kali ni kan satu bulan Ramadan. Allah. Baru teringat. Habis macam mana? Puasa je lah. Habis yang makan tadi tu, licin licau tu, pinggan tu, tu rezeki Allah Ta'ala bagi. Itu pun daripada hadis Nabi SAW, perbuatan Nabi. Nabi pun ada terlupa. Dia tegur kan, rumah tegur, puasa ni bang, takkan abang lupa. Maka ketika itu tak batal puasa. Dan licin lah, si lemak, dan licin lah. Makanan malam tadi nasi Arab kan, contoh Wallahualam. Dan wasaimun, orang yang berpuasa. Ini dia berpuasa pelari itu. Rukun puasa ketiga. Orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Jadi itu tiga fasal yang kita bincangkan pada tengah hari ini berkaitan dengan ibadat puasa. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan bincangkan fasal yang berikutnya, iaitu kewajipan qada dan kifarah. Kan? Itu dia kan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. InsyaAllah yang baik dari Allah SWT. Ini kurang daripada itu semua yang baik. Mudah-mudahan dia jadi manfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.